Ini kaedah rawatan Islam. Saya baca sikit lah yang ni. Apapun rawatan yang mengambil kaedah dan bahan-bahan yang dilakukan dan digunakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW sendiri semasa baginda merawat, wajarlah diberi nama rawatan Nabi ataupun tibun nabawi. Orang panggil tib an-nabawi itu kan, rawatan Nabi, maknanya cara yang Rasulullah buat. Dalam pada masa yang sama, Nabi SAW membenarkan diri baginda dirawat oleh orang lain seperti dengan kaedah berbekam. Nabi pun buat. Lepas tu Nabi kata, sebaik-baik rawatan adalah hijamah. Hijamah ni berbekam. Dan selepas berbekam itu, Nabi suruh hidu bau gaharu tu, kayu gaharu tu, asap kayu gaharu tu. Yang ada bakhur tu. Bakhur, orang panggil bakhur lah kan. Bakhur lah itu, asap tu. Kemudian Nabi suruh makan gaharu tu. Mungkin minum air gaharu ataupun minyak gaharu yang elok yang bukan ada racun. Mungkin yang itu disebut sebagai rawatan tu. Jadi gaharu juga ada peranan tentang dalam perubatan Islam tu. Yang tu memang kita ada explore dalam pasaran gaharu macam mana nak cari kaedah rawatan Nabi ni kan. Baik. Ada juga peristiwa Nabi mengarahkan sahabat-sahabat yang sakit untuk pergi berjumpa dengan orang-orang yang pakar dalam rawatan satu-satu penyakit. Atau jampi-jampi tradisi Arab yang dibenarkan Nabi SAW. Ada juga kaedah-kaedah rawatan jampi-jampi tradisi Arab macam Melayu lah. Banyak jampi-jampi Melayu yang bukan menyalahi syarak. Sama juga dengan jampi tradisi Arab. Jadi benda tu tak ada salah mana. Yang penting jangan jampi tu serapah tu sampai memuja-muja jin dan syaitan. Itu yang salah. Tapi kalau jampi-jampi doa-doa Melayu ni yang diterjemah pada bahasa Arab ke Melayu ataupun dalam doa-doa yang baik-baik. Jadi tak ada isu macam mana pun boleh dibaca. Baik, maka oleh itu wajarlah juga istilah rawatan Islam diluaskan dengan mengambil rawatan Nabi. Kita perluaskan lagi konsep rawatan Islam tu dengan mengambil rawatan Nabi menjadi tunjang. Maknanya tunjang dia, grassroots dia. Lalu rawatan-rawatan lain yang mematuhi prinsip-prinsip perubatan Islam pada bahan-bahannya, caranya, kaedahnya, bacaannya, alatannya atau akidahnya. Digolongkan di dalam rawatan yang dibenarkan Islam ataupun rawatan Islam. Jadi sampai pangkat ini, dia kena faham. Bila kita nak terlibat dalam kaedah rawatan Islam tu. Biasanya kalau kita lah ya, kalau orang Melayu ni, bila disebutkan rawatan Islam tu apa penyakit? Masalah kena sihir, masalah kena ganggu, kena kacau, anak rumah tangga kita, suami isteri, dah apa ni, isteri dah cerai dengan laki duk gila talak pula, duk cari jampi pasal kebomo ke bini ni pula. Itu selalu berlaku. Ini memang perkara lumrah. Saya masa dalam duk berubat tu memang kita berjumpa lah kes macam ni. Kan? Kita tanya macam mana. Jadi panas, tak ada tidur ada rumah lah. Kadang-kadang nak cerita antara isteri dengan suami ni mana baik mana buruk pun susah juga. Kadang-kadang isteri datang jumpa. Kadang-kadang si suami datang jumpa mengadu hal. Jadi kita ni tukar dengar. Tu pun saya pesan. Jangan cerita berlebih-lebih. Nanti mengumpat. Tak boleh. Memang dia ada had dia. Sebab mengumpat dalam Islam ni boleh. Tetapi dengan syarat, jumpa qadi, nak mengadu dengan qadi. Itu saja boleh. Mengadu cerita pasal had. Tak boleh lebih-lebih cerita. Nanti jadi mengumpat. Kadang-kadang orang, bila orang masalah ni, dia kan cerita lah. Itu tak boleh. Patut-patut sekadar yang boleh qadi faham ataupun orang yang berubat tu faham, nak tahu kisah sikit-sikit cukup. Tak boleh lebih-lebih. Jadi kisah ni banyak. Saya banyaklah cerita tentang bagaimana kita tolong sampai peringkat kita minta doa buat kenduri kenara lah lagi kan. Sampai yang yang isteri datang jumpa balik cerita kan. Balik-balik ke rumah tengok suaminya tengah duduk atas katil dengan lelaki lain LGBT ni. Pun banyak kes datang mengadu hai. Kita ni kerja nak ejah macam mana nak buat kita tak tahu. Nak tolong doa je lah. Tak boleh kita baca Yasin kata. Tak boleh juga kita buatlah kaedah-kaedah yang Islam benarkan tu. Ni. Jadi ini kaedah nak kata itu tadi saya sebut bahan dia, cara dia, kaedah dia, bacaan dia, alatan dia, akidah dia. Semua kena ambil kira faktor-faktor ni sangat penting. Kita nak kena ambil tahu. Sama ada kita yang nak pergi berubat ke, orang yang nak berubat tu, terutama orang yang nak berubat kena jagalah. Kena faham sungguh-sungguh lah apa yang dia kena ada pada diri dia dulu.